Okay, bab 2 iaitu perwakilan data. Okay, cikgu nak tanya. Tahun lepas kan, dan tahun formal form 2 kamu belajar perwakilan data ni belajar tentang apa? Nombor, perduaan, ingat lagi tak? Perlapanan, perlapanan, perpuluhan, belasan, per-16an. Empat tu. So, matematika 3 ni kita ada lagi tajuk ni iaitu perwakilan data ni, tapi tajuk kecil dia lain sikit. Okey, kriptografi dalam pengkomputeran. Okey, kriptografi ataupun bahasa Inggeris dia kriptografi lah, dia daripada perkataan bahasa Inggeris, berasal daripada bahasa Yunani. Asal dia adalah bahasa Yunani, terdiri daripada dua suku kata iaitu kriptos dan grafin. Kriptos tu bermaksud sembunyi, manakala grafin tu bermaksud untuk tulis. Okay, dicipta untuk melindungi informasi daripada terdedah dan dipintas oleh pihak lain. Ya, sekarang ni kan informasi kita sendiri pun dalam internet ni memang banyak, betul tak? Kadang-kadang kita diminta isi secara online nama kan, IC, alamat apa semua tu. Semua informasi kita sebenarnya terdedah kepada untuk orang ambil lah, untuk orang dapatkan informasi kita. Tapi dengan adanya kriptografi ni, dia boleh melindungi apa? Melindungi informasi kita lah. Sebab dia duduk kat internet kan, tak boleh nak dikawal. Kriptografi dalam pengkomputeran, kepentingan dia pertama dari segi perkhidmatan keselamatan. Dia dari segi keselamatan ni dia ada apa? Kerahsiaan ataupun confidentiality. Yang kedua, pengesahan ataupun authentication. Ketiga, tiada sangkalan ataupun non-repudiation. Dan yang keempat, integrity. Integrity. Okey, apa maksud kerahsiaan ni? Iaitu kesulitan sesuatu maklumat yang dihantar melalui rangkaian komputer yang perlu dilindungi supaya maklumat tersebut tidak diketahui oleh pihak lain selain penerima. Okey, maklumat yang kita hantar tu orang lain tak boleh tahu kecuali penerima sahaja. Itu maksudnya kerahsiaan. Okey, pengesahan yang kedua. Pengenalpastian pihak-pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi. Pihak mana yang terlibat Kalau komunikasi tu biasanya dia penerima dengan pengirim lah, ataupun yang memberi maklumat dengan yang menerima maklumat. Ada password. Password ni siapa yang masuk? Password ni penerima akan masuk dan disahkan. Disahkan, kemudian barulah boleh diakses. Integrity. Integrity iaitu perkhidmatan keselamatan yang mengenal pasti sebarang perubahan terhadap maklumat atau data oleh pihak lain. Macam sekarang ni yang duk kawal, contohnya kita nak masuk dalam Gmail ke, kan, nak masukkan data kita ataupun nak dapatkan data melalui email kita ataupun Gmail, kita guna apa? Macam kalau Gmail tu dia ada Google Google tu lah yang perkhidmatan keselamatan yang mengawal data kita tu. Ada sangkalan. Membuktikan penghantar dan penerima tidak menafikan bahawa mereka menghantar dan menerima maklumat. Kan kadang-kadang kalau kita masukkan apa-apa maklumat, lepas tu kita tulis kat bawah tu, kita buat macam pengesahan. Saya sahkan bahawa macam tu lah. Contohnya macam tu lah. Okey, tiada penafian. Seterusnya, yang ni kita akan masuk hari ni lah. Yang tadi ni pelajaran minggu lepas. Kita cuma ulang balik sahaja. Okey, untuk hari ni iaitu proses sifar. Sifar bahasa Inggeris dia, sifar lah. Dua jenis sifar iaitu pertama, sifar kunci simetri dan yang kedua sifar kunci tidak simetri. Okey, sifar kunci simetri. Okey, dia termasuk sifar klasik
termasuk semua sifar klasik. Sifar tidak simetrik ialah sifar moden sifar moden. Okey, yang kata sifar ni apa sebenarnya? Kalau kamu rujuk pada buku teks, buku teks kamu, sifar ni ialah algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi sifar ni. Okey, yang kedua menggunakan simetri ni menggunakan kunci yang sama untuk melakukan penyulitan dan yang sulit. Ingat keyword dia ialah kunci yang sama. Manakala kunci tidak simetri dan kompleks dan melibatkan pengiraan matematik. Sebab kunci dia tidak sama. Yang kedua, kunci yang digunakan boleh dalam bentuk nombor, huruf, perkataan atau simbol. Manakala tidak simetri melibatkan dua kunci iaitu kunci awam dan kunci persendirian. Okey, yang keempat, maklumat kunci mesti disimpan secara rahsia. Tidak simetri ni, kunci persendirian disimpan secara rahsia oleh penerima sahaja. Yang kelima, penghantar dan penerima boleh menjana kunci rahsia yang baharu. Tidak simetri ni yang sulit memerlukan algoritma yang sepadan dan dengan kunci persendirian. Kamu rujuk pada muka surat 32. Sifar kunci simetri menggunakan satu kunci yang sama bagi kedua-dua proses penyulitan dan nyah sulit. Manakala sifar kunci tidak simetri menggunakan dua kunci yang berbeza bagi proses penyulitan dan nyah sulit. Okey, penyulitan ni maksudnya kita letak apa? Kita nak masuk tu kita kena ni lah macam password password kan, username, password semua tu. Okay, dan yang sulit tu maksudnya kita nak masuk balik ke dalam okay, bila kita log out tu maksudnya kita dah apa, kita dah make sure bahawa kita punya maklumat atau data-data kita itu telah disulitkan, disulitkan. Tapi bila kita nak buka balik tu kan, kita password kan, kita perlukan username dan password semua tu, kita sedang menyah sulit maklumat kita. Kita buka balik maksud maklumat kita tu. Faham tak? Dekat tu? Okay, Faham cikgu. ada dua jenis kunci lah. Kunci ni, yang kata kunci-kunci ni apa? Sifar kunci ni. Sifar kunci tu benda-benda tu lah. Apa, bila kita nak perlukan login, logout semua tu kan. Login, logout. Maksudnya kita sedang mengunci kita punya maklumat. Ataupun satu lagi kita sedang membuka kunci maklumat kita tu. Mudah nak faham lah. Tentulah. Okey. Proses sifar. Okey, anda hebat. Okey, anda contohnya pertama ada dua proses lah kat sini. Dua proses, iaitu pertama disebut sebagai proses penyulitan dan yang kedua ialah proses nyah sulit. Okey, contoh teks anda hebat. Okey, ini teks biasa. Kunci dan algoritma penyulitan. Okay, bila kamu dah buka kunci dia, bila kamu kunci, dia akan jadi tabih adna, teks sifar. Maksudnya dia ni tidak apa, yang ni memberi makna, yang ni tidak kamu nampak tak cikgu tunjuk tu? Tak nampak no? Okay, anda hebat itu ialah teks biasa tu memberi makna. Manakala tabih adna tu teks yang tidak memberi makna. Okey. Yang kedua, nyah sulit. Penyulitan tu macam kamu nak login lah. Okey, bila kamu nak nyah sulit, okey, untuk kamu nyah sulitkan maklumat kamu tu, contohnya daripada maklumat yang tidak bermakna, tabih arena ni, kamu kunci dan algoritma nyah sulitkan dia akan jadi anda hebat, teks biasa, dia akan jadi bermakna. Yang ni proses ni kalau dalam biasa kita gunakan dalam internet sekarang ni ialah proses login dan log out. Login dan log out tu. Tujuan dia untuk menjaga
Keselamatan lah. Keselamatan. Keselamatan apa? Informasi. Informasi. Informasi kita. Data Keselamatan kita. informasi, data, maklumat tu nah. Okey. Nah, dan sebelum cikgu habiskan kelas ni ataupun tamatkan kelas ni, cikgu nak minta kamu supaya untuk siapkanlah tugasan-tugasan yang cikgu bagi tadi dan serahkan kat cikgu sebelum pukul 11 malam nanti. Terima kasih nak semua kelas. Terima kasih atas penyertaan kamu ni.